Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Yang saya kasihi dan saya hormati DJ Syafiq, seterusnya sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita masih lagi berada dalam rancangan Makarimul Akhlak. Alhamdulillah. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, pada minggu lepas kita telah bincang berkenaan dengan isu kenapa rezeki itu terhalang, dan kita telah sebut rezeki terhalang dengan banyaklah sebab-sebabnya. Jadi pada hari ini, pada malam ni, kita sambung lagi apakah yang membawa kepada rezeki itu murah. Banyak sebenarnya. Yang pertama, rezeki akan menjadi murah tak kala seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nampak takwa ni menyebabkan rezeki seseorang itu akan menjadi murah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bagi kepadanya jalan pelepasan, dan Allah rezekikan dengan sekira-kira dia sendiri pun tak sangka datang daripada mana. Allah akan bagi rezeki padanya. Itu pertama. Yang kedua, rezeki akan jadi murah. Sebelum masuk yang kedua, sidang pendengar yang dirahmati Allah, sikit-sikit saya nak gambarkan kesilapan kita. Kita ni banyak cakap kalau. Contoh, kalau saya dapat rezeki baru saya nak ke masjid. Kalau saya dapat kereta baru saya nak pergi ke masjid. Kalau saya dapat ni baru saya nak pergi belajar ilmu. Kalau ni baru saya nak pergi ke surau. Kalau ni baru. Jadi kita banyak mengharapkan daripada Tuhan kalau bagi. Orang yang baik bukan dia mensyaratkan, tapi dia buat dulu. Bila dia buat dulu, dia akan dapat. InsyaAllah Allah makbulkan hajatnya. Allah bagi kepadanya tak kala dia usaha dulu. Ni kita nak cari sebab daripada Tuhan dulu, kemudian baru kita nak buat. Maknanya kita ta'liq, kita gantungkan Tuhan. Kalau kau bagi, baru aku nak buat. Dalam Islam tidak macam tu. Allah suruh kita ibadat, maka ibadatlah. Allah suruh kita takwa. Natijah ibadat, takwa, maka datanglah rezeki, datanglah banyak kemudahan dan kemurahan. Ini yang pertama. Yang kedua, rezeki akan jadi mudah dan murah tak kala seseorang itu melaksanakan ibadat solat dalam waktu, awal waktu. Dia jaga solat ni. Bila dia jaga solat, kita tengok Allah kata apa? Hayya ala as-solah. Orang tu bila sebut. Selepas hayya ala as-solah, dia sebut hayya ala al-falah. Maknanya, orang yang solat ni sudah pasti dia akan dapat kemenangan. Antara kemenangannya itu Allah beri rezeki. Cuba tengok apa kita baca dalam sembahyang. Masa kita sembahyang subuh, kita sebut Allahumma hdini ataupun Allahumma hdina fi man hadain. Kemudian kita kata apa? Wa barik lana fi ma atain. Ya Allah, berkatkanlah rezeki yang kau kurniakan. Yang pagi-pagi lagi, sejak bangun tidur, sembahyang, minta berkat rezeki. Dan kita sebut Rabbi gfirli warhamni wajbunni warfa'ni warzuqni, dan rezekikanlah kepada aku. Sebab itu kita kata sembahyang ni jangan tinggal dalam apa jua keadaan sekalipun. Saya pernah dengar sahabat kita daripada UKM dalam kajian dibuat tentang kenapa wujudnya orang Islam yang fakir, yang miskin di sebelah pantai timur. Maka salah satu dapatan kajian yang mereka dapat ialah ramai di kalangan mereka cuai dan abai solat. Tengok tuan-tuan. Jadi rupa-rupanya orang semayang ni Allah murah rezeki. Ambil contoh mudah lah. Kita tengok zaman kita sekarang ni.
Kalau kita pergi ke masjid tiap malam, kita pergi dengar orang mengajar, biasanya untuk nak makan, nak minum tu boleh lah. Saya sendiri pun selalu ke masjid. Bukanlah mana biasa sangat pergi ke masjid tu. Yalah, pertama kerana nak mengajar lah. Jadi bila sudah mengajar, ada je makan. Orang kata, ni ustaz, ni untuk guru. Ya. Tapi kadang-kadang sahabat-sahabat kita yang bukan ustaz yang sama pun ada juga makan. Jadi di situ memang benar orang yang beribadat pada Tuhan, orang yang kuat semayang ni, Allah bagi rezeki murah, Allah mudahkan rezeki dia. Ayuh, kita kena berubah, kena kuat semayang. Sementara lagi nak murah rezeki, semayang sunat. Sebab itu orang yang bangun malam semayang, orang yang banyak semayang witir, tahajud, maka rezekinya adalah dimurahkan. Semayang duha, maka rezekinya dimurahkan. Semayang sunat. Kerana apa? Kerana dia rapat dengan Tuhan. Bila rapat dengan Tuhan, orang tu dia jaga Tuhan, Tuhan jaga dia. Tak pernah kita tengok, kita masuk masjid, sampai dalam masjid, tengok seorang lelaki ke, perempuan ke, tiba-tiba buih mulut dia, kemudian pesang, kemudian mata terbelalak, kemudian dekat nak mati nyawa-nyawa ikan. Kita tanya dia, kenapa ni pakcik, kenapa ni makcik? Kata dia, saya 10 hari dah tak makan. Jarang, bahkan tak ada pun kita temu. Biasanya kalau masjid surau ni, orang pergi, orang semayang, orang ibadat, adalah rezeki Tuhan bagi. Tuan-tuan tengok, kita kadang-kadang terlepas pandang. Orang duduk di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni tuan-tuan tahulah contohnya. Mungkin dari segi saraan hidup berbeza tempat lain. Tapi tuan-tuan perasan tak? Di masjid-masjid di Kuala Lumpur ni, ada orang kerja sebagai siok. Ada orang kerja sebagai noja. Dia kerja khidmat kat masjid dia. Tapi kita tengok, dia ada rumah seadanya. Dia hidup pun nampak tenang. Dia ibadat. Dan mengejutkan kita kalau anak dia 10 orang masuk universiti. 10 orang percaya. Tengok rahsia. Ada satu hari saya pergi, ni bukan noja lah, ni imam. Satu hari saya pergi kat Melaka. Saya bertemu dengan seorang sahabat tu. Dia jadi imam. Dia kata, saya ni ustaz, kerja macam-macam kerja. Ada kerja tu duit banyak masuk. Tapi kemudian saya jadi imam, dapat duitnya terhad. Tapi ada pertambahan yang lebih besar daripada itu, rasa puas, tenang dan hati rasa okey, duit sentiasa cukup. Tengok, Allah bagi. Itu orang ibadat pada Tuhan. Jadi sebab itu, solat jangan lupa. Dalam apa jua keadaan sekalipun, solat merupakan yang utama dan pertama. Yang ketiga, antara sebab Allah murahkan rezeki seseorang itu ialah dengan bersedekah. Jadi kita boleh bersedekah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah, maka rezeki kita akan jadi murah. Kalau kita tak bersedekah, maka rezeki kita mungkin sederhana saja. Termasuk dalam sedekah ni, kita kata wakaf, infak dan sebagainya. Tengok. Nabi sendiri sebut sedekah ni dia dapat memelihara daripada api neraka. Nabi SAW menyebut dalam hadis, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu daripada api neraka walaupun secubit buah kurma. Kita ada sebiji buah kurma, tapi ada orang nak minta hamba buah kurma. Kita kata, bukan, saya tak nak bagi, saya ada sebiji je. Lalu kerana harapannya kita pecah 2 buah kurma tu, kita bagi dia secubit, kita ambil secubit. Itu pun boleh memelihara daripada api neraka. Bayangkan kalau rezeki yang banyak, sedekah yang banyak. Apa kata Nabi SAW tentang sedekah? Ma naqasa malun min sadaqah. Au kamakan, tidak kurang harta dengan sebab sedekah. Kalau kita sedekah ni, Allah ganti. Dalam setengah riwayat menyebut, ada kes di mana seorang tu rezekinya bertambah dengan sebab dia banyak sedekah. Kenapa?
kerana Allah utuskan malaikat siang dan malam, kerjanya doa supaya orang yang beri sedekah rezeki bertambah, orang yang kedekut rezeki berkurangan. Dalam riwayat menyebut doa Nabi SAW yang Nabi sebut malaikat yang Allah utuskan ni doa, Allahumma ati munfiqan khalafa wa ati mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang infak ni gantian, dan berilah kepada orang yang kedekut ni habisan harta. Tengok tuan-tuan, rugi amat sangat tak kala seseorang itu rasa kedekut dan sebagainya. Sedekah tuan-tuan. Baca sejarah, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Ambil sejarah zaman sahabat dululah. Antara sahabat yang terkenal dengan sedekah ialah Sayyidina Osman. Dalam peperangan Tabuk, dia menyediakan hampir sepertiga kelengkapan tentera Islam. Jadi, kita baca rekod hidup dia. Adakah dia fakir, dia apa-apa, kedana, dia miskin, dia melarap, dia muflis? Tidak. Dia kaya, memang banyak harta dia. Sebab ini janji Tuhan. Orang sedekah, rezekinya akan bertambah. Orang yang wakaf harta, kan banyak kita boleh wakaf kepada Baitul Mal, kepada Majlis Agama Islam. Kita boleh wakaf. Wakaf juga menyebabkan rezeki bertambah. Tengok, penting. Dua unsur ini kalau terwujud dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam sanubari kita, insya-Allah. Penting yang amat sangat apabila kita boleh bersedekah, kita boleh berwakaf, kerana kesangnya adalah amat-amat besar. Hayuh sedekah. Saya bukan apa, mutakhir ni saya dengar, dan semua kita tahu, isu yang paling kita rasa sedih yang amat sangat ialah apabila kita tengok umat Islam boleh dilakukan apa saja, terutamanya di Palestin, di Gaza. Kita kesian, tuan-tuan. Kita tak menghadapi, tapi mereka yang menghadapi macam mana. Bayangkan kalau kita duduklah dalam kancah seperti itu sehari sahaja, maka sudah pasti kita angkat tangan doa, minta ampun, ya Allah, minta selamat dan sebagainya. Ini kan pula mereka berhari-hari, berbulan-bulan dalam keadaan, bertahun-tahun dalam keadaan tekanan yang begitu banyak, yang begitu dahsyat. Kesabaran mereka itu cukup hebat. Jadi alangkah baiknya lebihan duit kita. Apa salah? Apalah kiranya kalau RM1, RM10, RM5. Apakah dengan RM10 kita keluar itu menyebabkan kita jadi apa-apa ke dana? Galibnya taklah. Bahkan barakah. Orang susah, sakit, bila dia dapat barangan, dapat hajat, dia kata, siapa ni beri ni? Ini orang Malaysia. Dia pun kata, ya Allah, berilah kebaikan orang Malaysia. Ya Allah, berilah kesejahteraan kepada mereka. Ya Allah, berilah murah rezeki pada mereka. Mudah-mudahan bantuan mereka sentiasa kepada kami. Mereka akan doa dengan doa yang baik. Jadi, bab sedekah ni penting, tuan-tuan. Yang keempat, yang menyebabkan murahnya rezeki ialah dengan menyambung hubungan silaturahim. Ibu bapa, anak-anak, keluarga, kita sambung hubungan silaturahim. Ini penting, dan inilah yang mengukuhkan hubungan sebenarnya. Hubungan silaturahim jangan abaikan. Rasulullah SAW cukup menjaga isu ini. Sebut tentang silaturahim. Dan silaturahimlah yang sepatutnya dipelihara. Orang baik dengan kawan, dengan sahabat handai, dengan sembahyang banyak, dengan ibadat banyak, tapi dia tidak menyambung silaturahim, sebenarnya dia jahat. Dia tak layak masuk syurga Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi, silaturahim ni penting. Bila kita sambung ni ialah takkanlah kita kata nak sambung dengan Ilio saja. Kita kena tengok budaya, adat orang Islam sebenar, orang Melayu sebenar. Kita duduk Kuala Lumpur. Kita balik ke kampung kita, ke Terengganu, ke Kelantan, ke Pahang, ke Johor,
ke Sabah, Sarawak, ke Perak, ke Kedah dan sebagainya. Bila kita balik, kita tengok abah kita, kita tengok mak kita, kita tengok keluarga kita. Kita taklah kaya sangat, tapi adalah sikit duit. Alangkah baiknya sebelum kita berlepas, kita bagi kat mereka RM10, RM50, mengikut seadanya. Tak perlulah sampai RM15,000 ke apa ke, itu memang kalau kaya betul. Tapi maknanya seolah-olah satu ingatan. Orang ni kalau dia dapat RM50, apa dia kata kat kita? Ya Allah, baiknya dia. Maka baiklah kita. Ya Allah, beruntungnya hati dia, lapangnya jiwa dia. Jadi orang akan sebut baik, baik, baik. Bila baik banyak, sampai 50 orang duk sebut, 100 orang duk sebut, maka kita pun akan jadi baik sungguh. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, Man arada an yabsutallahu alaihi rizqah wa yunsa lahu fi asrih falyasir rahimah. Siapa yang nak supaya Allah luaskan rezekinya dan Allah panjangkan umurnya, maka hendaklah dia sambung silaturahim. Bila sambung silaturahim, menyebabkan barakah kehidupan, barakah keluarga akan sentiasa wujud dalam kehidupannya. Pada masa itu, Allah mudah dan murahkan rezekinya sekira-kira dia sendiri pun tak sangka dan dia sendiri pun tak tahu daripada mana datangnya. Inilah kelebihan menyambung silaturahim. Jangan sekali-kali kita berlaku pengabaian dalam hal ni. Seterusnya, antara yang menyebabkan murahnya rezeki ialah adanya sifat kita suka nak tolong orang. Bila tolong orang ni, maka bukan orang tu akan tolong kita. Peliknya orang tolong orang tu jarang boleh tolong kita. Tetapi yang tolong kita orang lain. Siapa yang tolong? Allah tolong. Tapi Allah wakilkan kepada orang lain. Mana dalil yang menunjukkan ke arah itu? Memang kalau kita tengok macam tu lah. Kadang-kadang kita tengok ada kaum keluarga ataupun kita kata jiran-jiran kita susah, kita tolong dia. Kita tolong sikit-sikit. Tapi natijah daripada kita tolong mereka, maka Allah tolong kat kita melalui rezeki dilempah ruahkan dan sebagainya. Kita tengok ada orang mengusahakan anak-anak yatim, orang beri bantuan, maka Allah lempahkan rezekinya dengan sekira-kira dia sendiri pun tak sangka. Benarlah hadis Nabi SAW, Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah sentiasa menolong hambanya tak kala hambanya sentiasa menolong orang lain, menolong saudara dia. Saya nak mengakhiri kisah ni tuan-tuan dengan satu cerita benar. Cerita yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Badrut Talib. Dan dia mengisahkan di negeri Yaman zaman dahulu ada seorang lelaki kaya raya. Lelaki ni ada bendang yang luas, banyak. Dan hartanya banyak dan duit banyak dia dapat dan dia banyak infak fisabilillah. Nak jadi ke cerita, satu tahun tu berlaku kemarau menyebabkan hartanya habis. Tak ada dah. Kesian kat dia. Jadi tanamannya tak hidup. Jadi dia fikir dia nak cari tempat mata air untuk nak ambil air gali. Bila dah dia kenal pasti dia gali dalam sungguh tak ada air. Sehinggalah satu ketika tu bila dah terlalu dalam ni dia nampak macam ada riak air sikit tu. Lalu dia turun seorang-seorang dia gali. Tiba-tiba air naik ke atas dengan banyaknya dan dia terjerlus ke bawah. Yang duduk di atas ni duduk tunggu dia lepas sehari, sejam, 2 jam, sehari, 2 hari. Akhirnya sampai berminggu-minggu tak keluar. Lalu mereka isytiharkan bahawa orang kaya ni mati. Ringkas cerita, selepas sabit kematian berapa lama, maka harta-hartanya dibahagikan. Orang ni dapat, anak ni dapat, keluarga ni dapat. Hampir 6 tahun kemudian, ada seorang yang dapat satu bahagian tempat tersebut. Dia gali, mungkin nak buat apa-apa benda. Tiba-tiba dia terjerlus jatuh. Rupa-rupanya di bawah tu ada gua. Mengejutkan dia tengok ada seorang lelaki yang hidup dalam gua. Sihat.
dan orang itu adalah tuan kepada ni. Maka dia ketakutan minta bantuan dengan orang lain. Akhirnya orang lain pun datang dan bawa lelaki ni keluar. Lalu mereka tanya, awak ni orang ke tak? Dia kata betul, orang lama betul. Lalu mereka tanya, macam mana awak boleh hidup sedangkan awak mati dah? Dia kata tak, saya jatuh ke bawah, air naik ke atas, sebenarnya saya jatuh dalam gua. Oh begitu, Allah selamatkan dia. Kemudian, macam mana awak boleh hidup dengan begitu lama dalam gua, tak ada makan, minum, sebagainya? Kata dia, entah macam mana setiap hari akan ada macam roti dan susu, dan saya boleh makan yang tu. Rupa-rupanya, masa dia hidup di atas muka bumi, rumah dia tu dia sediakan tempat susu dan juga roti untuk kepada fakir miskin datang makan. Percuma sahaja. Tengok, dia tolong fakir miskin tu, kali dia tak tolong pun fakir miskin tak mati. Tapi Allah tolong dia, kalau Allah tak tolong, ghalibnya matilah dia. Itulah hebatnya kita tolong orang. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma faqqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.